Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmi bin Abu Husin, nombor matrik 290409. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai pengenalan pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia dan sumber manusia merupakan perkara yang berbeza. Hal ini kerana ramai yang beranggapan bahawa pengurusan sumber manusia dan sumber manusia merupakan perkara yang sama. Sumber manusia merupakan penggerak dalam sesebuah organisasi yang terdiri daripada staf dan kaki tangan. Sumber manusia memastikan peranan yang sangat penting dalam organisasi di mana mereka akan menawarkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman mereka ke atas sesebuah organisasi. Manakala pengurusan sumber manusia pula merupakan suatu sistem yang bertanggungjawab dalam menguruskan tenaga kerja supaya ianya lebih efektif dalam usaha untuk mencapai objektif organisasi. Kebiasaannya, pengurusan sumber manusia terdiri daripada pengurus di mana ianya akan terlibat dalam pemilihan, pengambilan, pengekalan, pemberhentian, pembangunan dan penggunaan sumber manusia dengan cara yang efektif dalam sesebuah organisasi. Pengurusan sumber manusia yang cekap penting bagi memastikan pekerja kekal dan mampu memberikan kerjasama dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, peranan pengurus sumber manusia. Pengurus sumber manusia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam memastikan kelancaran perjalanan sumber manusia dalam sesebuah organisasi. Setiap organisasi yang dibangun wajib mempunyai jabatan yang menguruskan hal ehwal sumber manusia bagi organisasi tersebut. Antara peranan pengurus sumber manusia ialah membantu pengurus atau manager dalam pengurusan sumber manusia. Ianya terlibat dalam proses pengrekrutan pekerja, pemilihan kerja, orientasi dan latihan pekerja. Melalui peranan ini, ia dapat memastikan sumber manusia yang direkrut lebih berkesan. Peranan yang seterusnya dapat memberikan khidmat nasihat kepada pengurus atau manager seperti membincangkan dan memberikan khidmat nasihat mengenai masalah-masalah disiplin pekerja, motivasi, pengrekrutan, imbuhan ataupun ganjaran. Oleh itu, sekiranya pengurus sumber manusia cakna akan peranan mereka, ianya akan membantu dalam kecekapan sumber manusia dan produktiviti dalam sesebuah organisasi. Peranan yang seterusnya, pengurus sumber manusia juga mengawal aktiviti yang berkaitan dengan sumber manusia supaya ianya lebih seragam. Hal ini dapat memastikan semua pengurus mematuhi peraturan-peraturan organisasi dalam proses pengrekrutan pekerja, pemberian latihan, kenaikan pangkat dan gaji. Hai, saya Nurul Natasha binti Muhammad Muhyiddin, nombor matrik 290494. Okey, di sini saya akan terangkan mengenai isu dalam pengurusan sumber manusia. Tidak ketinggalan, di mana-mana tempat kerja pun akan mengalami isu yang sama. Antaranya pekerja akan mogok dan berhenti bekerja, di mana di sini kita akan dapat staf keluar dan masuk. Okey, tekanan di tempat kerja, isu gaji tidak setimpal dengan beban kerja, kerja banyak tapi gaji sikit, tu pun masalah dan isu juga. Masalah gangguan seksual di tempat kerja, sebenarnya terdapat banyak lagi. Tapi seterusnya, kesan sekiranya masalah itu tidak diatasi, dia akan mempengaruhi kejayaan dan kesihatan mental mangsa lah. Seharusnya kita sebagai majikan tidak boleh pandang ringan. Ia dilihat sebagai isu global yang akan memberi impak yang besar terhadap produktiviti organisasi itu sendiri. Kini penyakit mental menjadi masalah kesihatan kedua terbesar di negara ini selepas penyakit jantung. Kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO menunjukkan penyakit mental bakal menggantikan penyakit kardiovaskular sebagai penentu utama, satu faktor utama sama ada seorang itu masih mampu untuk teruskan bekerja atau sebaliknya. Jadi kita sebagai majikan harus peka dengan keadaan kita punya staff lah. Keduanya, masalah kesihatan. Of course, lepas kita mempunyai masalah mental, tekanan kerja, kita akan mengalami masalah kesihatan. MC kerap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Muhammad Sabri, nombor metrik 290231. Saya akan menerangkan tentang tindakan yang diambil dan dibuat bagi mengatasi isu pengurusan sumber manusia. Terdapat tiga tindakan yang diambil. Yang pertama ialah melakukan aktiviti di tempat kerja dan mengamalkan work-life balance dalam organisasi supaya bekerja tidak terlampau tertekan dengan tugas mereka. Yang kedua ialah memberi nasihat kepada pengurusan ini dalam pengurusan masa. Dan yang terakhir adalah penyelarasan gaji adalah dengan menilai semula kadar gaji pekerja di dalam organisasi. Seterusnya, terdapat beberapa cabaran dalam mengatasi isu pengurusan sumber manusia. Yang pertama adalah bebanan kerja yang berlebihan dan masa yang diperlukan terlalu singkat. Yang kedua adalah tidak akur akan nasihat pengurusan sumber manusia. Yang ketiga adalah kerajaan. Kerajaan haruslah menetapkan garis panduan mengenai kadar minima gaji yang boleh ditawarkan kepada pekerja. Dan yang terakhir adalah sikap individu itu sendiri yang akan mengubah corak pemakaian mereka di tempat kerja. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Amirul Iqmal bin Arsyad, nombor metrik 290184. Baik, saya akan menerangkan tentang poin yang ketujuh, iaitu perkembangan dalam pengurusan sumber manusia. Tidak dapat dinafikan bahawa pengurusan sumber manusia di Malaysia juga telah bertambah cekap selari dengan perubahan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan perkembangan dalam dunia teknologi di mana ianya telah menggabungkan antara dunia manusia dan dunia digital. Dengan perkembangan revolusi industri 4.0 ini, ianya telah memudahkan urusan dalam pengurusan sumber manusia di mana ianya telah memudahkan kerja dari segi kemasukan data, perkhidmatan pelanggan, pengurusan pentadbiran dan urusan untuk berkomunikasi dengan sumber manusia. Tidak dapat disangkal bahawa perkembangan dalam pengurusan sumber manusia di Malaysia telah menyebabkan pengamal sumber manusia lebih mudah mengakses data sumber manusia dan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan mereka tanpa mengira masa dan tempat. Selain itu, ianya telah menyebabkan pengurusan sumber manusia di Malaysia bertambah cekap kerana mereka mampu untuk mengendalikan masalah dalam masa yang singkat tanpa mengambil masa yang lama seperti mana sebelum wujudnya perkembangan dalam revolusi 4.0. Pengurusan sumber manusia hendaklah peka dengan peredaran zaman supaya ia tidak mendatangkan masalah kepada pengurusan sumber manusia di masa akan datang, terutamanya bagi pengurusan sumber manusia dalam sektor awam. Hal ini kerana sekiranya mereka tidak ambil endah mengenai perkara ini, ianya akan menyebabkan organisasi lain di luar yang menyediakan perkhidmatan yang sama tetapi lebih selari dengan perkembangan teknologi, ianya akan menyebabkan mereka menghadapi kesukaran. Di samping itu, beliau juga berpendapat bahawa setiap jabatan dalam agensi awam hendaklah mempunyai perancangan dan misi yang jelas supaya pengurusan sumber manusia dapat dirancang dan dibuat dengan lebih sistematik dan berkesan. Pengurusan sumber manusia ditegaskan untuk memastikan sumber manusia di bawah jagaan masing-masing mempunyai peningkatan dalam kualiti kerja dari semasa ke semasa. Sekiranya tiada peningkatan, pengurusan sumber manusia hendaklah memberi bimbingan kepada sumber manusia dan perlu menjadi teladan yang baik kepada sumber manusia di bawah bimbingan mereka. Sekian, terima kasih. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang boleh diperolehi daripada tugasan ini adalah pengurusan sumber manusia merupakan jabatan yang sangat penting bagi setiap organisasi, tidak kira sama ada organisasi awam maupun swasta. Hal ini kerana sumber manusia merupakan aset terpenting bagi setiap organisasi kerana mereka merupakan penggerak utama kepada organisasi tersebut. Tanpa adanya sumber manusia, berkemungkinan organisasi tidak mampu untuk berdaya saing dan akan mengalami kesukaran untuk menjana keuntungan. Sekiranya pengurusan sumber manusia tidak diuruskan dengan cekap, ianya akan menimbulkan isu-isu dalam pengurusan sumber manusia. Antara isu-isu yang akan timbul adalah wujudnya tekanan di tempat kerja akibat daripada bebanan kerja yang berlebihan.
isu pelarasan gaji atau gaji tidak setimpal dengan bebanan kerja, dan isu gangguan seksual. Isu-isu ini timbul kerana pengurus sumber manusia tidak peka akan permasalahan yang dihadapi oleh sumber manusia dalam organisasi mereka. Oleh itu, tindakan yang pantas hendaklah diambil supaya permasalahan dan isu tersebut tidak memberikan impak yang negatif ke atas sumber manusia dan organisasi. Dalam usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat pelbagai cabaran yang perlu diatasi oleh pengurusan sumber manusia. Antaranya ialah autonomi dan kuasa pengurusan ini, campur tangan kerajaan dan sikap individu itu sendiri yang enggan mengubah corak pemakaian mereka sehingga menyebabkan kesukaran untuk mengatasi masalah gangguan sosial atau seksual di tempat kerja. Sekian, terima kasih.